Okey, Assalamualaikum. Kita jumpa lagi ya selepas bercuti selama seminggu. Okey, kita masih ada beberapa bab untuk dihabiskan dan ini adalah bab antara bab yang terakhirlah. Okey, bab 13. Hari ini kita habiskan bab 13. Okey, hari ini adalah subtajuk yang terakhir 13.5 iaitu langkah-langkah mengurangkan kesan migrasi di sesebuah negara. Okey, sebelum ni kita tengok dah, kesan dia, kepada ekonomi dan juga sosial. Jadi hari ini kita tengok, macam mana kita nak kurangkan kesan, akibat, pergerakan migrasi tadi. Okey, yang ada negatif lah, kita fokus kepada yang negatif. Kalau kesan positif, itu kita boleh nak tackle untuk bagi lebih baik. Kalau macam tu lah, okey. Okey, migrasi dalaman dan migrasi antarabangsa telah meninggalkan kesan yang perlu ditangani demi kesejahteraan sesebuah negara. Okey, kita tengok satu persatu. Okey, langkah-langkah mengurangkan kesan migrasi dalaman. Yang pertama ialah meningkatkan kemudahan asas di luar bandar. Okey, pembangunan fizikal kawasan luar bandar yang lengkap. Bila lebih ramai migrasi pergi ke bandar, jadi kawasan luar bandar ni dia macam jadi, masih lagi orang kata duduk macam kampung lah. Jadi untuk mengelakkan, penghijrahan yang besar ke bandar, ni salah satulah. Okey, kita kena bagi pembangunan fizikal. Okey, bina kawasan untuk perniagaan terutamanya. Okey, buat pasar. Okey, untuk penduduk dekat kawasan luar bandar tu mudah nak dapat kerja dan juga untuk mendapatkan kemudahan dekat luar bandar sendiri. Jadi dia tak perlu pergi ke bandar. Okey. Ini boleh mengurangkan penghijrahan penduduk dari kawasan luar bandar ke bandar. Okey, contohnya kawasan rekreasi, kemudahan kesihatan dan pusat membeli belah. Okey, rekreasi taman-taman ke, apa-apa yang orang kata santai-santailah. Okey. Atau kemudahan buat tasik ke, contoh rekreasi lah kan, okey, atau juga buat futsal ke, gelanggang futsal. Okey, kemudahan kesihatan, contoh klinik lah. Tapi klinik ni pun banyak bergantung kepada bajet kerajaan sebab nak buat satu klinik yang besar, klinik kesihatan, sebenarnya dia besar dan kerajaan pun dia dah ada target dia. Kalau kawasan ni dah ada satu, kita tak payahlah nak bina setiap luar bandar kan. Dan pusat membeli belah, okey. Pusat membeli belah ni taklah yang kalau ada dia bergantung kepada swasta juga, bukan kerajaan yang bina. Cuma kerajaan boleh bagi tanah lah, kata okey, Pantai Timur nak buat, okey, Pantai Timur kontak kerajaan kontak Pantai Timur, mu nak buat dak, pasar raya sebutir dekat Cetok, boleh aku beri tanah, kerajaan kata. Aku beri tanah, mu saya bayar sewa rendah-rendah sikit-sikit je. Jadi Pantai Timur kata, beres untuk buat di Cetok sebutir Pantai Timur. Okey. Kemudian, okey sekejap Okey, yang kedua, langkah, macam tadi juga mengelakkan daripada luar bandar ke bandar ialah memodernkan sektor pertanian. Ia akan menambahkan hasil pertanian dapat mengurangkan migrasi luar bandar ke bandar. Okey, contoh penggunaan jentera moden, baja kimia dan biji benih bermutu tinggi. Dia lebih kepada modal lah, modal dia tak tambah sini. Nak modernkan sistem pertanian, ni kena ada modal. Jentera moden tu takkan nak suruh orang-orang kampung beli jentera moden, baja kimia dengan benih bermutu tinggi ni, dia kena ada bantuan dari kerajaan. Okey. Kalau tak boleh bagi bantuan direct, bagi modal.
Okey. Kalau kita tengok dekat kawasan sekitar kita, saya tak tahu kat kawasan Chetok saya rasa benda yang sama je. Banyak tanah yang tidak diusahakan. Banyak tanah terbiar, padi tak tanam, ada kebun getah jadi hutan. Hak ada kebun buah pun jadi hutan juga, okey. Jadi sektor pertanian dekat luar bandar ni pun tidak membantu, kepada, sektor pertanian secara keseluruhan, okey. Kita salah satu faktor utama adalah tenaga kerjalah dan juga modal, okey. Jadi kalau kerajaan betul-betul nak bagi sokongan kepada sektor pertanian kat luar bandar, dia kena bagi duit lah, modal, okey. Atau juga bagi, peralatan, baja ke sebagainya lah, okey. Jadi bila orang tengok sektor pertanian ni, okey boleh buat duit, okey, nanam sayur, jual, nanam lada solok kan, okey, boleh dapat 2,000, 3,000 sebulan, okey, tak apa, tak payah pergi kerja bandar, kerja kapung pun tak apa, kat kerja pertanian pun, walaupun tak glamour tapi asalkan boleh dapat duit yang bagus, tak ada masalah je, okey. Dan saya kenal lah adalah orang yang betul-betul berjaya dengan pertanian pun, boleh jadi jutawan kan, nanam macam-macam lah, okey. Dia ada sokongan lah, kena ada sokongan dari kerajaan. Kebanyakannya ada tanah, kalau awak pun ada tanah luas, ayah awak ada tanah luas, datuk awak ke, okey. Awak lepas ni pun kalau rasa nak duduk kat kampung je, buat situ pertanian pun lebih baik dah daripada awak pergi kerja kat bandar dan kos sara hidup dia tinggi, okey. Macam memanglah tak glamour tapi fokus kita ialah untuk meningkatkan taraf hidup kan, okey. Buat dengan betul-betul baik, mero, lembu, kambing, biri ke apa, okey, dia boleh hasil yang lumayan. Cuma kena bersabarlah. Bersabar sebab benda ni akan ambil masa. Tapi untuk dapat pendapatan yang baik tu kalau berkembang dengan baik, insya-Allah tak ada masalah lah. Okey. Yang ketiga ialah penyelerakan dan penyebaran industri. Maksudnya kita, jangan terlalu tumpukan satu-satu industri, kawasan industri tu dekat bandar-bandar, okey. Okey, kita kena buat penyebaran industri termasuklah industri kecil dan sederhana. Contoh dekat sini ialah di Mergong dan Valdor di Pulau Pinang. Okey, ni kerajaan juga, okey, fungsi kerajaan juga. Okey, kita nak buat kilang kepuk putih kalau di Chetok kilang apa sesuai, kita buat kilang, kata ke kilang perabot, contoh. Okey, boleh. Ah, atau nak buat kilang, keropok, okey, industri kecil dan sederhana. Okey, buat, sokongan daripada kerajaan dengan swasta. Jadi, kita nak fokus untuk, supaya penduduk di luar bandar ni tak perlu ke bandar untuk bekerja dan dapatkan pendapatan yang baiklah. Okey. Okey. Kemudian kita tengok langkah-langkah mengurangkan kesan migrasi antarabangsa. Okey. Yang pertama ialah menyediakan kemudahan insentif kepada siapa? Okey. Kepada penduduk tempatan untuk bekerja seperti di kawasan perindustrian. Contoh insentif ialah asrama pekerja, kemudahan cuti bersalin dan pemberian bonus. Satu lagi, kesihatan, okey, kad pekerja, kad kesihatan. Okey, kerajaan memang kena bantu, okey, itu memang tugas kerajaan lah, okey. Kerajaan kena bagi fikir cara untuk, menggalakkan penduduk tempatan bekerja dalam sektor yang orang asing ramai. Okey. Kalau dekat negara kita ni, sektor paling ketara sekali ialah perindustrian. Ramai, kerja kilang tu ramai orang kita. Peladangan, okey, kerja kelapa sawit kebanyakan bukan orang kita lah. Pembinaan, okey, orang asing ramai. Macam tadi lah, peladangan, okey, kilang, ladang kelapa sawit contoh, okey, ramai juga orang asing. Jadi kerajaan kena fikir cara supaya penduduk tempatan yang bekerja, bukannya kita bergantung kepada buruh asing. Okey. Kena
uh, kena buat kerjasama dengan pihak yang swasta lah atau pemilik-pemilik um, sektor-sektor ekonomi tersebut lah. Okey, menguatkuasakan undang-undang pengambilan pekerja asing. Peraturan proses pengambilan pekerja asing perlu diketatkan dan tindakan tegas ke atas mereka yang memasuki ke sesebuah negara secara halal, contoh Malaysia. Contoh pemberian permit yang terhad, maksudnya ikut masa-masa tertentu kerja dekat kawasan ini sahaja. Okey. Ujian tahap kesihatan, ini betul ya. Kita tak rasa orang mari tu bawa penyakit dan dia pun duduk dalam persekitaran yang boleh menyebabkan dia kena sakit dan menyebabkan kepada rakyat kita pula. Dan meningkatkan operasi penguatkuasaan pendatang asing tanpa izin atau parti. Okey, terutamanya di kawasan kilang lah, kilang atau ladang. Yang mana syarikat yang gajikan parti ni okey, kita kena buat tindakan yang tegas. Okey. Kalau tidak agak duk asyik duk gaji kau pekerja asing, tak usah ambil pekerja tempatan. Okey, yang ketiga, meningkatkan kemahiran pekerja tempatan. Okey. Program pembangunan tenaga kerja tempatan perlu ditingkatkan supaya tidak terlalu bergantung kepada pekerja asing. Kemahiran dalam bidang apa? Okey, jadi kena ada satu kajian lah. Tapi kebanyakannya kemahiran ni, dia bukan masalah kemahiran, masalah dia yang sektor-sektor yang saya sebut tadi, yang mana kita ramai bergantung kepada buruh asing ni sebab rakyat kita tak asyik bekerja sebab satunya penat dan juga bukan kata tak boleh gaji bagus, tapi lebih kepada penat dan tak glamour lah kerja. Okay, lari kelapa sawit lah. Baik kerja kilang. Benda tu sama benar. Kita nak tengok pada ni kan. Okey, contoh latihan yang diberikan kepada rakyat tempatan ialah kolej vocational, IKM dan PVMA. Okey, sekolah kita pun baru ada PVMA yang pertanian. Okey. Kemahiran untuk kita bila ada CJ kemahiran ni okey mudahlah untuk kita minta kerja dengan syarikat-syarikat ke atau buat kerja sendiri. So, kemahiran awak ada kemahiran wiring. Buat syarikat awak sendiri. Jadi awak boleh buat wiring kat rumah kau mana-mana lah. Okay. Bermula dengan biasa-biasa, mungkin syarikat awak akan berkembang. Okay. Mengutamakan pekerja tempatan. Yang ni target kerajaan lah. Menggalakkan majikan mengutamakan pengambilan pekerja tempatan berbanding buruh asing kecuali dalam sektor kritikal seperti peladangan dan pembinaan. Kerajaan boleh mengurangkan cukai keuntungan kepada masyarakat mengambil pekerja tempatan. Okey. Atau dia boleh buat syarat je 50%, bukan? Mungkin 60% tempatan, 40% pekerja asing. Okey, buat. Dan bila kerajaan buat undang-undang macam ni, dia majikan ni memang kena ikut lah. Okey, sebab dia kena ikut undang-undang kerajaan kan. Okey. Kecuali sektor kritikal lah, macam tak ada orang sangat kan. Bolehlah kurangkan sikit. Okey, cuma dia bayar lebih. Okey, satu kalau kalau syarikat ni ambil sorang pekerja tempatan, kerajaan akan bayar atau bagi rebate cukai 100 atas sorang pekerja. Dia menggalakkan syarikat untuk ambil pekerja tempatan. Okey, itu saja untuk 13.5. Ni bacalah info tambahan. Okey. Dan okey, ini imbas kembali. Okey. Bolehlah tengok poin-poin dia. Dan kemudian saya nak awak siapkan cabaran minda untuk bab 13. Okey. Jawab bahagian A, B dan C. Dan bila habis nanti ni, nanti kita akan bincang sekaligus sama-samalah. Okey, untuk cabaran minda untuk setiap bab. Okey. Saya rasa awak pun dah tahu, jadi kita akan bersekolah sampai bulan 3. Jadi kalau kita dah habis buku teks ni, kita akan fokus kepada latihan ajalah. Okey.
Kita akan belajar bulan 12 cuti, bulan 1, bulan 2 ulang balik yang tajuk kita dapat. Okay, bila dah masuk sekolah bulan bulan 4 tu, bulan 3 SPM. Jadi bulan 4 lah mungkin awak akan masuk sekolah. Jadi proses dia panjang lagi. Okey. Untuk kita buat ulang kaji untuk tingkatan 4 lah. Okey. Jadi siapkan nota awak dan juga latihan ya. Okay, nanti kita akan bincang pada masa yang lain pula lah. Okey. Itu saja. Sehingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum.